Yang kedua, wa ta'kuluna rizqullah wa la tashkurulah. Kamu sentiasa makan rezeki Allah tapi jarang kamu bersyukur. Wa tubazzir, dan kamu sentiasa membazir. Yang ketiga, wa tadfununa mautakum wa la ta'tabirun. Kamu sentiasa ziarah manusia ataupun kamu mengiringi jenazah pergi ke kubur, tapi langsung kamu tak mengambil pengajaran tentang kematian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana ala 'abdihi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Jazakumullah khairan kasiran ahli jawatan kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin rahimahumullah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua, sihat ke? Mudah-mudahan dalam rahmat Allah, mudah-mudahan dalam kasih sayang Allah, mudah-mudahan diberikan keberkatan dan juga keluasan, bahkan mensyukuri nikmat iman yang Allah Ta'ala berikan sehingga kita dapat solat maghrib bil jamaah, secara berjamaah pada hari ini, tepatnya 4 hari bulan Disember, masuk 21 Jamadil Akhir 1445 Hijriah, menunjukkan kepada kita masa begitu cepat. Selepas Jamadil Awal, masuklah Jamadil Akhir, ataupun bahasa Arab Jamadil Thani. Kemudian masuklah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Subhanallah, begitu cepatlah. Tidak sampai kata 100 hari saja lagi menghadapinya kita dalam bulan Ramadan. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum berhadapan dengan Ramadan? Itulah bulan yang penuh keberkatan yang mereka ingin cari-cari, kan? Bukan sudah sampai masanya untuk Ramadan baru kita nak bersedia. Kena buat persediaan, preparation awal. Baik, muslimin muslimat rahimahumullah. Ada satu kata-kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau diadukan tentang perihal seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali, mengapa rezeki yang aku dapat pada hari ini ada saja kekurangan, maknanya tak cukup. Mengeluh mengenai kemiskinan, mengeluh mengenai kekurangan rezeki, mengeluh mengenai apa yang didapat hari ini tidak mencukupi.
Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan jawapan kepada seorang pemuda ini sebagai sekaligus jawapan kepada kita semua. Iaitulah ketika mana ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ni seorang sahabat Nabi yang dikategorikan ahli yang begitu bijaksana. Cerdiknya Sayyidina Ali ni kerana baginda beliau juga dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti selepas kematian Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, iaitulah khalifah Islam yang keempat. Ja'a Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah yashku lahul fikru wa qallahu rizqu. Seorang telah datang kepada khalifah Sayyidina Ali ketika mana baginda beliau menjadi khalifah Islam pada saat itu, mengeluhkan mengenai kemiskinan dan juga kekurangan rezekinya. Faqala lahu la'allaka tatakallama 'anil khalqin. Faqala rajulun la yakuna zalika ya amirul mu'minin. Lalu dia tanya, tatakallam 'anil khala', adakah kamu ini sebab rezeki yang tidak sampai pada kamu kerana kamu suka bercakap-cakap ketika dalam bilik mandi? Kan? Kata pemuda ni, la takuna zalika ya amirul mu'minin. Aku tak bercakap-cakap dalam bilik mandi. Maknanya nak bagi tahu amalan buruk lah kalau suka bercakap dalam bilik mandi. Kan? Ada di kalangan kita ni kadang-kadang begitu, kan? Tengah-tengah orang sebelah ditanya, ada orang ke sebelah, ada bersembang pula. Kan, subhanallah. Ada itulah macam-macam lah. Apa orang kata, petua. Ada kata, Ustaz, saya masuk bilik mandi ni pertama sekali, Ustaz, saya kena merokok, Ustaz. Merokok pun. Kalau tak merokok, tak lawas, Ustaz, dia kata. Dia kabur gitu. Macam-macam petua, tuan-tuan. Yang utama sebelum nak masuk bilik mandi kena berdoa. Itu adalah adab bagi seorang Muslim. Anak-anak kita dekat seriti, dekat pasti, dekat sekolah, dia ajar masuk bilik mandi baca doa. Doa supaya apa dia? Menghindarkan gangguan syaitan yang melihat ketika mana kita berada di dalam tempat mandi ataupun tandas itu. Lalu dia kata, aku tak cakap dalam bilik mandi. Qala la'allaka tatakallam azfarika biisninika. Qala la takuna zalik. Adakah kamu suka menggigit kuku kamu? Taqallam azfaruka biisnan. Maknanya gigit jari dengan gigi. Kuku dengan jari dengan gigi. Maknanya antara salah satu perkara buruk iaitulah suka apa dia? Gigitnya kita punya kuku dengan gigi kita, isnan. Kata pemuda ni, la takun, aku tak buat macam tu. Lagi ditanya lagi, qala la'allaka tusamma abiuka biismi'ahuma. Qala la takuna zalik. Adakah kamu suka memanggil kedua orang tua kamu dengan nama-nama mereka? Ni adab. Ada orang dipanggil mak dia nama je, Mat. Terus contohlah kan, bukan Mat terus sikit sini, main panggil nama, tidak ada adab. Kalau disebut perkara ini, maknanya mungkin ini penyebab rezeki kamu tak sampai. Faqala la'allaka tatrakul qamamuka laylan fi darika. Qala la takuna zalik. Adakah kamu suka membiarkan sampah bermalam di dalam rumah kamu? Ini adab. Maknanya jangan biarkan sampah ni duduk satu malam tidur dengan kita. Biarkan sekali banyak, maknanya kotornya, tikus pun datang. Maknanya perkara macam ni boleh menghambat keluasan rezeki. Dia kata tidak. Qala la'allaka tanamu fi ghairil wudu'. Qala la takuna zalik. Adakah kamu suka tidur tanpa berwuduk? Kata pemuda itu tidak. Maknanya sunnah juga tidur berwuduk. La'allaka tataqaddam abibuka fi masa. Qala la takuna zalik. Adakah kamu suka berjalan mendahului orang-orang tua kamu yang ke depan? Maknanya kamu suka motor. Maknanya kalau kita lah ada orang tua, bagi laluan dia dulu, hormatnya kita. Ada kisah orang tua ni bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana beliau
ingin berkejar-kejaran daripada rumahnya masuk ke dalam Masjid Nabi SAW untuk solat bil jamaah. Tapi sebabkan Abu Bakar ini seorang yang hormat dengan orang tua, kan? Lalu disebut dalam siaran Alam An-Nubala, dia pun follow belakang orang tua tu, ikut betul, maknanya tak nak potong, nak hormat dengan orang tua ni. Tiba-tiba bila sampai dekat depan masjid, orang tua ni dia pergi melencong, tak masuk dalam masjid. Sudah, kan? Kata Abu Bakar, apa pula, kan? Kenapa jadi macam ni? Patutnya sekali lah masuk dengan aku masuk dalam masjid, bersolat dengan Rasulullah. Lalu bila tanya, limaza takuna ya syaikhan akbar, dia kata, kenapa kamu buat macam ni wahai orang tua? Kata dia, buat apa aku nak masuk masjid? Lianna ana Yahudi, kerana aku seorang Yahudi. Kata Abu Bakar, celaka betul kan? Kalau tahu potong daripada tadi. Disebabkan perkara itulah ketika Nabi SAW solat, Allahu Akbar, rukuk tu Saidina Abu Bakar As-Siddiq sampai. Lalu ketika saat itulah Allah Ta'ala memberikan wahyu pada Rasulullah SAW melalui Jibril AS. Sebab itulah kita menyebut apa dia, ketika mana kita i'tidal, kita sebut apa dia, Sami Allahu liman hamidah, kan? Sami, Allah mendengar kepada siapa hambanya. Maknanya nak bagi tahu Abu Bakar ni tergesa-gesa nak ikut sama dengan Nabi, tak nak masbuk. Sebab tu hukum fiqh, maknanya bila imam dah pun Sami Allahu liman hamidah, tak sempatlah kita rakaat yang sama, kena tambah lagi. Lalu la'allaka taknis darika lailan, adakah kamu suka menyapu di rumah pada malam hari? Maknanya menyapu pada malam hari ni pun rezeki tak masuk. Kata pemuda tu, la'allaka taqallam azfaruka yaumul uhud, adakah kamu suka memotong kuku pada hari Minggu? Kata dia, tidak. La'allaka taqdimu la'anan abiuka, adakah kamu suka mengutuk anak-anak kamu? Tidak. La'allaka taqdi bil basakil baitil khala, adakah kamu suka meludah di dalam tempat-tempat bilik-bilik kamu? Kata dia, tidak. Qala la'allaka tatruk ismallahu al-ta'am, adakah kamu tidak mengucap bismillah sebelum makan ataupun mengucap alhamdulillah selepas makan? Dia kata, aku selalu amalkan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inilah jawapan kamu kalau lain-lain ini kamu tidak. Kamu kata kamu mengadu sebabkan rezeki kamu ni sentiasa kurang, tapi ada satu benda yang kamu terlupa. La'allaka la tad'uka li abu'uka fi salah, kata Sayyidina Ali, kan, adakah kamu tidak mendoakan, tad'u li abi'uka, kamu tidak menduakan kedua orang tua kamu ketika dalam solat? Qala rajul, na'am ya amirul mu'minin, kan, benarlah wahai amirul mu'minin, aku tidak pernah mendoakan kedua ibu bapaku waktu salat. Muslimin muslimat rahimahumullah. Sebab itulah kita disebut, kan, dalam solat ini satu benda yang sangat penting kita berdoa. Sebilangan ulama fiqh kita ajarkan, sebelum waladhdallin tu kita baca pada rabbighfirli wa liwalidayya, kan, supaya kita ni doakan kedua orang tua kita seperti mana kita mahu, kan, kita didoakan kepada kita nanti, seperti itulah kita perlu berdoa kepada kedua orang tua kita. Jadi sebab itulah antara mungkin faktor selama hari ini, kan, doa kita masih belum dikabulkan, bahkan rezeki kita masih belum murah kerana kita tidak lagi berdoa kepada Allah SWT kepada kedua ibu bapa kita dalam solat kita. Kerana solat ini dari perkataan silah, iaitulah penghubung, hablum minallah hablum minan nas, penghubung daripada Allah SWT dan hubungan kepada sesama manusia. Baik, insya-Allah pada malam ini nanti waktu isyak, dan suara pun dah tak ada tuan-tuan dalam Ramli Sirah ni, tak tahulah kan, subhanallah, dikhabarkan COVID semakin meningkat, kan, tapi COVID yang ringan-ringan saja, kan, subhanallah, kan, jangan kita mencetuskan, kan, apa orang kata, kerisauan, kegusaran, kan, kita pun tak tahu fakta sebenar, tapi mudah-mudahanlah Allah Ta'ala selamatkan kita semua, kan, daripada bencana dan juga bahaya ni. Baik, kita sambung pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-78. Surah An-Nisa ayat yang ke-78. Baik.
Ayat ini Allah Subhanahu taala menegur sikap orang-orang yang beriman, sekaligus Allah Subhanahu taala memberikan satu gambaran teguran kepada Allah Subhanahu taala kepada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu taala, termasuklah yang disebut sebagai orang-orang Yahudi. Baik. Ayat ini Allah Taala menyatakan tentang satu perkara, iaitulah tentang manusia ini sedang menyembunyikan diri mereka ketika mana mereka ini berada dalam benteng yang sangat kukuh. Baik. Anda rasa anda dah pernah baca kot? Okey, baik. Yang ni dah kot. An-Nisa. Okey. Okey, tuan-tuan. Ya. Tersilap tajuk dengan masjid lain. Baik. Okey, kita masuk kepada surah Allahumma salli ala Nabi Allah. Okey, baik. Okey. Surah Al-Isra ayat yang ke-26 dan ayat ke-27. Baik. Kita sambung yang lepas kita dah baca. Ayat ini teguran pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menegur sikap orang yang beriman supaya sama-sama mengingati pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita sama-sama baca dulu supaya menambahkan rasa keimanan kita untuk beriman kepada hari akhirat, bahkan terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan tentang Al-Quran ini. Allah Ta'ala menegur tentang kita ini, jangan kita diumpamakan seperti iaitulah syaitan. Ya, Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahu azim. Surah Isra ayat 26 hingga ayat 27. Baik. Allah Taala menyebutkan wa atizal qurba, dan berikanlah kepada kerabat kamu haqqahu wa miskina wa banis sabil, iaitulah daripada kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang ibnu sabil, dalam keadaan musafir, hak-hak masing-masing. Wala tubazzir tabzira, dan janganlah kamu membelanjakan harta benda kamu dengan boros ataupun dengan cara yang melampau-lampau. Baik. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua golongan. Yang pertama, miskin dan juga ibnu sabil. Baik. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelum daripada ini, iaitulah Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan yang wajib kita berikan hak mereka, 8 golongan asnaf. Kan? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. 8 golongan yang wajib kita tunaikan hak ke atas mereka, iaitulah asnaf. Yang pertama, fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil, gharimin, termasuklah apa? Wal gharimin 'alaiha wal muallaf wal mu'allafati qulubum wa fi riqab, orang yang dalam keadaan berhutang. 8 golongan ni orang sebut. Baik. Sebab itulah dalam konsep fiqh zakat, tidak wajib kita memberikan zakat ini kepada ibu tunggal ataupun anak yatim. Tak boleh tuan-tuan beri zakat pada anak yatim, tak boleh. Macam ni Ustaz punya fatwa ke apa ni? Orang miskin, ibu tunggal tak boleh, anak yatim tak boleh. Pasal apa? Pasal Al-Quran tak sebut langsung. Tak ada Al-Quran sebut dalam 8 golongan tu wal yatama ataupun ibu tunggal, tak ada. Tetapi dalam kaedah itulah ulama istinbat hukum, iaitulah kalau di ibu tunggal yang
fakir, ibu tunggal yang muallaf, ibu tunggal yang miskin, ibu tunggal yang dalam fi sabilillah, yang dalam ibnu sabil, anak yatim yang miskin, anak yatim yang fakir. Sebab itulah bab zakat ini perlu kita nyatakan kaedah dia ataupun ke mana golongan dia. Sebab itulah disebut dalam ayat ini pula, surah Isra dalam ayat 26 ini Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu tunaikan dulu hak-hak pada kerabat kamu yang miskin dan juga yang dalam musafir. Sebab itulah zakat ini layak kita berikan kepada ahli keluarga kita dahulu yang daripada kalangan mereka yang fakir ataupun yang miskin. Boleh. Cuma kalau kita ada hak ataupun duit zakat yang lebih, maknanya 2.5% yang wajib kita tunaikan, sama ada zakat kita apa, pendapatan ke, KWSP ke, emas. Kemudian kalau dekat kampung saya tu zakat pertanian, dekat Sekincan orang tunaikan zakat padi. Subhanallah. Maknanya zakat-zakat ni perlu diberikan secara adil. Kalau tak nak tunaikan dekat lembaga zakat Selangor, tak nak rebate income tax umpamanya, nak buat agihan distribution sendiri, kena adil. Tak boleh nak beri kepada adik-beradik yang pertama dia bagi hak yang banyak sikit, yang kedua kurang sikit. Takut ketika mana mereka bersembang antara mereka, mereka kata aku dapat sikit, aku dapat banyak. Jadi kat situ konsep agihan ni yang pertama apa dia? Adil. Sebab tu kalau nak selamat harta zakat kita macam mana? Beri saja kepada lembaga zakat. Tapi saya tak percaya Ustaz lembaga zakat. Kan? Kutip sampai 9 juta, 10 juta, 15 juta. Tuan-tuan, saya berhemat dekat pegawai halal Islam bahagian zakat UiTM dululah. Kan? Mengajar NIP dulu. Subhanallah. Tuan-tuan tengok yang mereka kutip dengan yang mereka agihkan. Subhanallah. Yang lembaga zakat Selangor ni, kan, yang dikutip pada tahun 2019 dulu lebih kurang 9 juta. Kan? Tapi tuan-tuan tengok agihan dia lebih daripada 12 juta tuan-tuan. Subhanallah. Keluarga miskin di negeri Selangor hampir 200. Masuk lagi 300,000 keluarga. Subhanallah. Bayangkan. Dan kalaulah keseluruhan umat Islam di negeri Selangor ni tunaikan zakat, maknanya dia tahu dia wajib bayar zakat, saya rasalah anda rasalah tak ada orang miskin dekat negeri Selangor ni. Kalau orang miskin kita boleh belikan satu apartmen, masuk apartmen ramai-ramai. Yang kutip sekarang ni pun tak cukup untuk distrib. Subhanallah. Baik, itu satu hal. Yang kedua, orang yang dalam musafir wajib diberi, ataupun fi sabilillah, orang yang dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Saya baru saja grade ijazah sarjana UKM. Sepanjang pengajian tu, walaupun saya bekerja, saya mohon zakat tuan-tuan. Pasal apa? Itu hak saya sebagai seorang pelajar. Maknanya boleh dapatkan zakat. Begitulah. Baik. Lalu ayat ini Allah Ta'ala kata, berikanlah kepada kerabat kamu yang miskin dan yang dalam musafir hak-hak mereka masing-masing. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan, wala tubazzir tabzira. Jangan kamu boros dan melampau-lampau. Innal mubazzirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah sahabat syaitan. Said Qutb rahimahumullah meriwayatkan ataupun menafsirkan surah ini, ayat ini dalam tafsir fi zilalul Quran menurut Ibnu Abbas. Dia kata dalam ayat ini apa dia tuan-tuan? Iaitulah pembaziran ini bererti perbelanjaan tempat yang tidak wajar dan tidak harus, yang secara tidak diharuskan Allah. Oleh itu, siapa yang berbelanja berlebihan merupakan tindakan yang membazir dan kawan kepada syaitan. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan ke atas kamu menderhaka kepada ibu bapa, menanam anak perempuan hidup-hidup, enggan bersedekah tetapi meminta-minta, lalu ditegakkan kepada kamu 3 perkara. Yang pertama, janganlah kamu mengada-adakan cerita. Yang kedua, jangan kamu banyak bertanya. Dan yang ketiga, jangan kamu membazirkan harta kamu. Baik. Sebab itulah pembaziran ni satu benda yang sangat ditekan beratkan di dalam agama Islam itu sendiri. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran.
Sebab tu tuan-tuan, tengok kita bermusafir kan. Kita pergi Mekah. Saya mengajar haji dan umrah. Apa dia kita beritahu berjemaah? Bawa satu botol air, botol ni lah, berapa mililiter air tu, maknanya untuk kita letakkan ketika kita nak mengambil wuduk, sikit je, tapi kita boleh gunakan cukup sekadar kita dalam musafir. Dalam Islam ni yang disebut sebagai keringanan ini hanyalah untuk orang musafir. Jadi rugilah kalau kita tak gunakan. Dia nak juga, saya batal Ustaz, duduk kat tengah-tengah Masjid Haram, nak balik semula ke hotel, ambil wuduk. Belum pun sampai sempat lagi, dah terkentut pula, nak kena ambil wuduk pula. Tak payah. Cukup bawa spray, hanya mudah dan senang untuk kita bermusafir. Taib. Maknanya Nabi SAW mengajarkan kita. Dalam sirah menyatakan Nabi SAW ni ambil wuduk cukup dengan satu cawan air saja. Subhanallah. Tuan-tuan tengok dekat surau masjid kita, betapa paip pilih air, paip bomba, semua digunakan lah. Kalau nak ambil wuduk tu habis on yang paling minimum sekali, maknanya membazirnya kita tu. Subhanallah. Lalu pembaziran ini menyebabkan umat Islam tenggelam dalam budaya-budaya hedonisme, bahkan termasuklah program-program hiburan sebagai satu hidangan dalam kehidupan kita. Akibatnya menyebabkan keruntuhan akhlak. Sebab itulah ada kaitan cara Barat nak menyerang Islam dengan cara akhlak yang buruk, iaitulah memberikan pembaziran, hiburan. Tuan-tuan, terus orang sebutlah baru ni Coldplay kan, subhanallah. Ke tuan-tuan pergi juga? Saya beli tiket Ustaz, tapi bila Ustaz sebut saya tak jadi pergi. Saya bagi orang lain. Subhanallah. Tuan-tuan tengok yang duduk kat standing for artist, maknanya dia masuk ke konsert Coldplay tu. Konsert Coldplay ni apa dia? Konsert Coldplay ni satu haram pun tak memberikan manfaat, tuan-tuan. Sebab dia konsert maksiat. Tak ada pula hari tu siapa nak pergi konsert Coldplay, Muslimin duduk sebelah kanan, Muslimat duduk sebelah kiri. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Confirm bercampur. Dan macam-macam lah budaya hedonisme. Ada yang satu couple tu dia pergi melamar macam gaya-gaya ala-ala Barat, duduk bersama dengan couple dia, sarungkan cincin. Yang orang perempuan tu, oh sweetnya. Rasa macam subhanallah. Yang beli tiket untuk standing artis tu, daripada mula Coldplay buat persembahan sampai akhir, harganya RM860. Duduk dia berdiri saja. Yang duduk tempat VIP RM1064. Ustaz macam tahu je Ustaz beli ke? Subhanallah. Tuan-tuan boleh search sendiri kat Google. Sanggup beli sehingga menyebabkan ramai sangat. Subhanallah. Orang beratur sebelum konsert konsert bermula 6 petang. Orang dah beratur lepas subuh, tuan-tuan. Tak pernahnya dibuat orang masjid kita beratur. Pukul 2 pagi dah duduk dekat depan masjid kita. Haji kenapa? Oh, nak queue, nak masuk, takut tak dapat nombor. Itulah hikmahnya ketika Covid hari tu. Masing-masing berebut-rebut nak ambil nombor. Sampai hari Jumaat pun, subhanallah. Ni AJK semua kan, Haji Syaril semua. Ni dia kata apa ni, kroni-kroni lah ni. Dia orang je boleh masuk masjid. Kita orang ni tak boleh. Tuan-tuan tengok sekarang. Masjid sepi, tuan-tuan. Subhanallah. Lalu umat Islam menjadikan hilang jati diri. Hala tuju kehidupan di dunia. Mereka hanyut dan tenggelam dalam suasana hiburan disediakan oleh musuh dan tidak lagi memikirkan sumbangan yang diberikan untuk Islam. Bahkan bukan itu saja, budaya hedonisme ini dia subur, dia wujud. Ada konsert-konsert ni perlu ke tuan-tuan? Boleh. Islam tak pernah halang hiburan, asalkan mengikut garis pandu dia. Cuba tengok kat negeri Terengganu, nak berhibur boleh, walaupun tidak di gazet supaya akta, tapi diwartakan supaya kalau PBT nak buat konsert dia kena rujuk dulu. Apa dia? Yang pertama nak beri konsert orang lelaki, hanya orang lelaki saja yang pergi. Orang perempuan saja.
Kan? Kemudian artis tidak menyebutkan tentang arak, seks bebas, tidak memuji-muji apa dia, dadah, memabukkan. Ahlan wa sahlan. Buat je konsert apa pun. Lalu Islam tidak meminggirkan hiburan kerana fitrah manusia ini ada tentang berhibur. Ramai masyarakat Islam tidak menghiraukan hiburan yang berteraskan Islam, tetapi mereka lebih seronok dengan konsep yang disediakan oleh musuh-musuh Islam. Pasal apa? Dia berkait dengan hawa dan nafsu syahwat manusia. Sebab itulah Islam ni mencegah kan mudarat yang akan datang. Kalaulah perkara itu boleh dibolehkan Islam, dah lama Islam suruh. Tapi kalau mudarat yang lebih besar, sebab itulah kita semua kena sama-sama lah tuan-tuan. Baik. Sebab itulah dalam hadis eskatologi, bahasa moden dia, eskatologi ni hadis yang Nabi sebut tapi Nabi dah meninggal dunia. Umpamanya Nabi pernah sebut la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaisun. Nabi pernah sebut hadis tu, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi kata satu hari nanti kota Konstantiniyah. Konstantiniyah ni mana? Konstantinopel di Istanbul, Turki. Kota ni akan ditawan oleh seorang raja. Dialah sebaik-baik raja, dialah sebaik-baik tentera. Lalu menyebabkan perkara itu terjadi, tetapi bukan di zaman Nabi. Di zaman siapa dia? Di zaman Sayyidina Allahumma salli ala Nabi Allah, Abu Ayyub Al-Ansari dulu menjalankan misi tapi tak sampai, wafat dia di kaki kota Konstantinia. Disambung di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. 850 tahun selepas Nabi wafat, barulah yang disebut sebagai 850 Hijrah, barulah Konstantinia ini dibuka. Iaitulah 1345. Pada saat itulah dibuka. Maknanya hadis ni membenarkan hadis Nabi SAW. Nabi juga pernah sebut, akhir zaman nanti, ikatlah kaki-kaki anak dan juga isteri kamu sebelum datangnya fitnah Dajjal. Kan? Bayangkan. Nabi dah sebut, tapi benda tu tak berlaku lagi. Maknanya, ulama sebut, satu hari nanti, Dajjal akan muncul pada bumi kamu. Kan? Pada bumi inilah. Dalam hadis yang sahih, disebut selama 40 hari. Ulama tak sebut, ada yang sebut 40 tahun, ada yang sebut 40 bulan, ada yang sebut 40 hari. Tapi disebut 40. 40 ni, satu hari dia duduk di dunia ini, seumpama 1000 hari di dunia. Bayangkan, lama dia duduk. Dia sempat menjelajah ke seluruh dunia, kecuali 2 tanah haram. Kan? Pada saat itu, kata Nabi, ikat kaki anak dan isteri kamu. Dajjal muncul, dia akan, orang yang bersama-sama dia akan terpengaruh, terutama daripada kalangan wanita. Tuan-tuan bayangkan, yang Dajjal tak muncul pun sanggup beli, sanggup bertiket dan sebagainya. Esok lusa Dajjal muncul. Waktu tu kan disebut bumi dalam keadaan kering kontang. Di bawah nilaian iman, dihidupkan manusia daripada dia mati berlama-lama, diturunkan hujan, semuanya dengan sihirnya. Akhirnya tuan-tuan, orang yang ada iman saja selamat daripada fitnah Dajjal ini. Kemuncul zaman itu. Subhanallah. Nabi dah sebut. Lalu sebut itulah, dalam aspek ini menyatakan, jangan kamu membazir, kerana membazir ini daripada pengaruh ataupun sahabat yang paling rapat, iaitulah dekat dengan syaitan. Disebut ikhwan. Ikhwan ni saudara tuan-tuan. Bukan zamil atau yang disebut sebagai kawan, tapi ikhwan, kawan ataupun sepupu rapat, saudara pada syaitan. Sebab itulah tuan-tuan, Islam menyatakan, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khabisat wa yuhallimu alaihimul khaba'ith. Dan dia menghalalkan pada kamu benda-benda yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kamu benda-benda yang buruk dalam diri kamu. Sebab itulah Islam ini, dia cukup menjaga segala benda supaya kita selamat daripada pembaziran. Lalu tafsiran ayat ini diteruskan lagi. Samalah minta maaf sebut. Iaitulah perbuatan merokok, tuan-tuan. Merokok ini, tuan-tuan ikutlah. Ustaz, saya ikut fatwa Negeri 9.
Kan? Hanya harus saja Ustaz. Negeri Selangor kata haram tuan-tuan. Subhanallah. Lalu ikutlah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampak diri kamu kepada kebinasaan. Kepada kebinasaan. Bab-bab merokok ni, dia kata khilaf, kata dia. Subhanallah. Saya sebut tuan-tuan, guru saya dulu kat universiti pun, dia pakar fiqh fatwa lagi. Nama dia almarhum Syekh Dr. Faris Mura'i. Tapi dia isap rokok tuan-tuan. Kan? Subhanallah. Dia sebut pada penuntut ilmu, kamu jangan ikut seperti aku. Aku ada alasan aku sendiri. Kan? Subhanallah. Orang lama tuan-tuan, orang lama tempat saya tu, kalau kat kampung tu biasa tuan-tuan. Sekarang tak jumpa dah melenteng. Tahu lenteng tuan-tuan? Dibalut dengan kertas, masukkan tembakau tuan-tuan. Kadang-kadang rokok lenteng tu siap. Kalau orang Jawa tu biasalah, dekat meja semua ada lah. Subhanallah. Ana kulihal, kan, kalaulah kita relatekan perkara yang sebenar pada dia, benda ini tidak membazir, ahlan wa sahlan. Tapi kalau benda ni membazir tuan-tuan, ada orang kira, kalau dia, ada sahabat saya yang dah berhenti merokok, dia kata, Ustaz, selama 19 tahun saya merokok ini, hasil daripada saya berhenti ni saya boleh bawa pergi mana? Pergi menunaikan ibadah umrah. Subhanallah. Ada tuan-tuan. Ada tu berhenti rokok dapat menunaikan ibadah korban tuan-tuan. Sebahagian dia boleh lepas 850. Bayangkanlah, kiralah setahun. Kalau ada Dunhill sekarang berapa? RM17.90. Macam biasa je Ustaz beli. Tak tuan-tuan. Biasa kita tengok kan. Maknanya itu semua pembaziran yang nyata. Umum mengetahui penyebab kepada masalah kesihatan dan menyebabkan pelbagai penyakit. Tapi umat Islam tidak peduli, bahkan terpedaya terhadap hasutan nafsu dan persekitaran yang buruk. Lalu sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan, tidak dibolehkan kepada kamu menggunakan sesuatu yang berbahaya dan juga membahayakan. La darar wala dirar. Islam ni tidak boleh bahaya dan membahayakan. Jadi kalau kita kata rokok itu tidak membahayakan, kita kena fikir baliklah. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, wala tulku anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh diri kamu sendiri ataupun orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama mengasihani kamu. Artinya Allah Ta'ala menyuruh pada kita, jangan kamu ni campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Membazir ni tadi, rokok ni membazir. Bukan kata rokok, benda lain pun sama. Sebab itulah dalam kehidupan kita kena cek balik, apa benda yang kita membazir. Sebab itu Islam mengajarkan satu konsep, iaitulah qanaah. Qanaah ni apa dia? Bercukup-cukup dengan apa yang ada. Maknanya dengan apa yang kita ada itulah yang sepatutnya kita kena fikirkan diri kita. Jangan kita memikirkan dengan apa yang orang ada. Sebab tu kita tak cukup. Orang ada tu, kita pun nak juga yang seperti itu. Orang ada kenderaan, kita nak. Padahal kita masih boleh menggunakan apa yang ada. Kerana Rasulullah SAW sendiri mentadbikkan dalam diri dia. Rasulullah wafat dengan hanya 6 dinar saja duit ataupun harta yang Nabi ada. Subhanallah. Tuan-tuan, mari kita tangguh sebentar untuk memberi laluan kepada azan. Dan insya-Allah sebab itu kita akan berikan kesimpulan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulku bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah apa jua yang kamu ada dengan menegakkan agama Allah, dan janganlah sengaja kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, iaitulah kamu bersikap bakhil. Tetapi baikilah dengan sebaik-baik usaha kamu, perbuatan kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amalan-amalannya. Sebab itulah tuan-tuan, jadi dalam kesimpulan dia, kan, dalam kehidupan kita yang pertama apa dia? Jangan kita membazir. Jangan membazir. Kan? Kalau duit yang kita ada tu boleh kita infakkan untuk Palestin, lagi bagus tuan-tuan. Kan? Subhanallah. Hari ini tuan-tuan tengok bagaimana Amerika Syarikat membelanjakan satu hari lebih kurang berapa? USD 70
juta USD dolar, ada disebut 100 juta USD dolar sehari untuk perbelanjaan ketenteraan Israel. Bayangkan tank Merkava yang dibom oleh Al-Yasin 105 ataupun peluru berpandu yang dicipta, RPG yang dicipta oleh Al-Qassam. Tank Merkava tu harganya 70 juta USD dolar. Habis semua, puluh-puluh. Ada yang sebut sampai ratus-ratus, tapi dirahsiakan jumlah berapa artillery ataupun aset Israel yang hancur. Tuan-tuan tengok, kerana mereka takut. Antara hikmah kalau kita tengok dalam peristiwa hari ini yang insya-Allah tidak berkesudahan ni, mungkin ini antara pencetus kepada dunia akhir zaman. Subhanallah. Disebut apa dia? Kan? Tentera Al-Qassam ini mereka sangat berani ketika mana mereka menyatakan kan apa yang hanya di hadapan mereka dua pilihan. Amma syuhur amma syahadah. Antara mereka hidup mulia ataupun mereka mati sebagai syuhada. Itu yang disebut oleh Abu Ubaidah An-Natiq Ashkari ataupun juru cakap tentera Al-Qassam. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaziran yang ada pada umat Islam sepatutnya diberikan kepada dunia ataupun Palestin. Tak jauh, tak besar pun Gaza ni tuan-tuan. 51 km daripada timur kepada barat dia. Subhanallah, 1.7 juta saja rakyat dia. Kalau dinisbahkan dekat Semenanjung ni, entah daripada mana. Kuala Selangor mungkin kot sampai ke Shah Alam je lah kot. Subhanallah. Maknanya mereka hidup dalam sengsara. Hari ni dah masuk musim syita. Musim sejuk tuan-tuan. Maksudnya keperluan sangat lagi mendesak. Sepatutnya bantuan kena sampai kepada mereka. Hari ini Gaza menjadi kubur yang terbesar di dunia. Jadi jangan kita lupakan saudara mara kita di Palestin. Kerana umat Islam ini perlu mengisi dana jihad untuk kita teruskan perjuangan kita membuka Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir tuan-tuan, mari kita melihat mengapa yang disebut sebagai 3 perkara yang masih lagi ada dalam diri kita sehingga hari ini menyebabkan kita punya kehidupan masih tidak lagi diberkati Allah SWT, seperti mana Ibrahim Adham menyebutkan. Yang pertama, washtaghaltum bi'uyubu ghairakum wa taraktum uyubu anfusakum. Kata Ibrahim Adham, apa yang menyebabkan kamu ini masih tidak lagi selamat tentang dunia kamu, kerana kamu sibuk aib diri kamu, kamu sibuk aib orang lain tanpa kamu merujuk ataupun melihat aib diri kamu sendiri. Yang kedua, wa ta'kuluna rizqullah wa la tashkurulah. Kamu sentiasa makan rezeki Allah tapi jarang kamu bersyukur. Wa tubazzir, dan kamu sentiasa membazir. Yang ketiga, wa tadfununa mautakum wa la ta'tabirun. Kamu sentiasa ziarah manusia ataupun kamu mengiringi jenazah pergi ke kubur, tapi langsung kamu tak mengambil pengajaran tentang kematian itu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita jangan menjadi orang yang membazir. InsyaAllah kita selamat dunia dan di akhirat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sadaqallahu azim. Kita doa sikit untuk rakyat di Palestin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sakhir Falastin malaikati fis sama' wa junudil ard wa man 'alayha waftah lahum abwaab tawfiqika. Allahumma ihfazhum, Allahumma ansurhum ala adatihim waftah lahum fathan mubina. Allahumma ihfaz fi ahli Falastin wa khususan fi ahli Gaza ya man la tad'an indak ya wadi'an kitab. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وفي الأرض الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.